Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Bagi korang dah subscribe channel aku ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Bagi korang yang baru singgah ke channel ni, aku ucapkan welcome to The Arwansyah, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan, fitness dan health issue. Thank you guys for along. Okay guys, untuk kali ni aku just nak discuss berkenaan dengan home birth. Home birth ni isu yang sangat dikatakan dekat media sosial Twitter. Ada yang sokong, ada yang bantah. So masing-masing punya opinion. Tapi sekarang ni aku nak bagi aku punya opinion. Terserah ke hampa try menilai. Aku punya cakap ni make sense ataupun merepek. Okay, hampa try fikir ni. Apa tu home birth? Home birth ni kita lahir anak ataupun give birth dekat rumah. Kalau dalam ayat kita panggil water birth. So bagi akulah nak kata home birth ni okey ataupun tak, aku tengok tiga benda ni. Okay, point aku yang pertama, kita tengok perempuan yang nak lahirkan anak tu. Pregnancy dia ni risiko tinggi ataupun rendah. Nombor dua, bidan dia ni terlatih, experience dan diperakui oleh KKM ke tak. Lepas tu yang ketiga, dekat tak rumah dia ni dengan hospital terdekat. Aku menilai home birth ni berdasarkan 3 poin ni. Macam kita nak tahu pregnancy ni high risk ataupun low risk. High risk pregnancy, kalau kita buat home birth juga, dia bagi komplikasi-komplikasi dekat anak kita, dekat isteri kita. Takut ada risiko, takut boleh mengorbankan nyawa. Kalau kadang seorang, kadang-kadang dua-dua sekali dikorbankan. Kalau low risk, maksudnya tak ada masalah lah kalau nak terlahirkan dekat mana-mana saja. Sebab proses melahirkan anak adalah proses normal. Normal lah perempuan yang lahirkan anak. Dia bukan benda pelik. Betul tak? Bila proses normal, nak buat dekat mana-mana saja tak apa. Tak ada masalah. Lain lah kalau hampa buat operate ataupun buat surgery jantung dekat rumah ke. Yang tu pelik lah. Ataupun laki lahirkan anak. Yang tu pelik lah. Ni perempuan yang melahirkan anak. It's a normal process of human being. Maksudnya it should be okay. Tapi kita kena tengok risiko pregnancy dia tinggi ataupun rendah. Macam mana kita nak tahu ni high risk ataupun low risk? Kita tengok high risk. First, pregnant woman ni, dia BMI macam mana? Dia obesity ataupun tak? BMI dia lebih 27 ataupun dia berat dia lebih 80 ataupun tak? Kalau yes, dia high risk. Lepas tu nombor 2, dia ada kecil manis ke waktu pregnant? Dia ada darah tinggi ke? Dia ada anemia ke ataupun kurang sel darah merah ke? Yang tu kalau dia ada, dia adalah high risk. Lepas tu nombor 3, umur berapa dia tengah mengandung sekarang ni? Kalau umur dia bawah 18, maksudnya dia punya organ seksual ataupun reproductive organ dia tak matang, ataupun dia mengandung waktu umur 35 tahun untuk first pregnancy. Yang tu pun high risk juga. Berlima, dia melahirkan anak yang ke-6, ke-7, ke-8. Maksudnya dia kilang anak lah. Tak dah, aku melawak je. Maksudnya dia melahirkan anak yang ke-7 kali ni. Bila melahirkan anak yang ke-7, maksudnya high risk. Risiko tinggi untuk dapat komplikasi. Lepas tu kita tengok air ketuban dia pecah sebelum matang usia pregnancy ataupun tak. Maksudnya air ketuban pecah sebelum 37 minggu. Yang tu pun high risk juga untuk pregnancy ni. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bila high risk, chances untuk dapat komplikasi adalah tinggi. Kalau hampa low risk, semua yang kriteria yang aku cakap ni tak ada, maksudnya hampa healthy dan fit, aku rasa tak ada masalah nak buat home birth. Kita tengok poin yang kedua. Siapa yang nak sambut baby tu? Orang dia macam mana? Dia well trained ke? Memang ada medical profession ke? Memang experience ke? Diperakui oleh KKM ke? Kalau ada benda-benda macam ni, aku yakin dia tahu apa yang dia buat. Maksudnya kalau waktu tengah deliver baby, in case ada emergency, contoh macam tali pusat dia terkelak dulu ke, dia tahu apa yang patut dia buat. Okey, tu kita panggil sebagai cord prolapse. So bila cord prolapse, banyak benda nak kena buat. Maksudnya ini adalah emergency case. Bila emergency case, memang tak boleh buat home birth. Midwife tu kena call hospital berdekatan, kena ambil ambulans, bawa pergi hospital. So aku nak cakap kat sini adalah dia tahu macam mana nak handle, dia tahu macam mana dia nak kesan emergency case. Bila dia tahu ni emergency case, aku tak boleh handle, so aku kena refer ataupun transfer patient ataupun pregnant lady ni terus ke hospital, melibatkan ONG ataupun obstetric gynecology team. So hampa boleh faham tak? Dan lepas tu yang ketiga, home birth ataupun kawasan ataupun tempat yang nak
melahirkan anak ni dekat dengan hospital ataupun tak, in case lah jadi emergency macam aku cakap tadi tu, cepat tak nak transfer daripada rumah pergi dekat hospital. Kalau ambil masa 2 jam sampai hospital tu, itu masalah sikit lah. Ni rumah memang tepi hospital, hampa kentut dekat rumah pun dekat hospital. Dengar. Ok, jom kita tengok pasal apa doktor risau sangat kalau golongan yang high risk kita buat home birth. Komplikasi dia, pendarahannya sangat teruk selepas bersalin ataupun lahirkan anak. Kita panggil sebagai postpartum hemorrhage. Maksudnya, dia hilang banyak darah. Boleh kata hilang sampai 500 ml darah. Kadang-kadang boleh sampai 2 liter tau. 2 liter tu, kita punya darah manusia berapa liter je? 5 liter. Maksudnya, kita hampir habis setengah liter. Boleh membuatkan kematian. Hypovolemic shock. Ibu boleh meninggal, anak pun boleh meninggal. Dan lepas tu, apa lagi kita rasa komplikasi dia? Komplikasi dia, baby dalam tu stres. Pasal apa stres? Lahir pun belum dah stres ke apa? Iyalah stres. Bila nak keluar, dalam proses nak keluar tu, tersangkut. Tersangkut pasal apa? Mungkin baby tu adalah baby songsang. Ataupun baby tu baby besar. Bila besar, dia memang tak muat keluar melalui jalan biasa. Dia kena operate ke scissor, ataupun dia tersangkut bahu bila proses nak keluar tu. Kepala dah keluar dah. Kita panggil sebagai shoulder dystocia. Kalau tersangkut bahu ni adalah emergency. Maksudnya midwife tak boleh nak buat. Memang kena transfer hospital. Ialah takut sat lagi terkoyak saraf dekat bahu ni, tangan dia nanti akan paralyzed. Kalau tak pun, tali pusat tergulung kat leher. Kita panggil sebagai nuchal cord. Jadi kalau tali pusat terjerut, bila terjerut, darah pengaliran daripada ibu ke anak tu melalui tali pusat tu adalah block. Bila block, darah tu tak sampai dekat otak baby tau. Bila tak sampai, apa jadi? Otak dia akan rosak. Yang ni kita panggil sebagai hypoxic ischemic encephalopathy. Kalau otak baby rosak, benda ni memang tak boleh nak ubat 100%. Memang boleh recover, tapi bukan 100%. Hampa nak tak jadi dekat anak hampa macam tu? Apa lagi? Okey, contohlah kan, kalau hampa lahir dekat rumah. Bila lahir kat rumah, hampa tahu proses nak bersalin, mak tu susah, penat. Kadang-kadang mak sampai pengsan. Hampa tengok tu cerita 3 Idiots tu. Yang perempuan nak bersalin atas table pingpong. Pengsan kan? Dia pun sampai guna vacuum. मुना! माँ थक जाए और पुश नहीं कर पाए तो ये कप बेबी के सर पे लगाते हैं। सक्शन हाँ ऑन कर हाँ Hampa nak guna macam tu tak? Yalah, bila pengsan penat nak push, rahim hampa boleh give up. Bila give up, baby dalam rahim tu stres. Lama-lama boleh menyebabkan baby meninggal. Hampa tahu tak? Hampa tengok kan komplikasi-komplikasi dia. Bahaya kan? Tak jadi tak apalah. Kalau jadi, yalah, maksudnya high risk pregnancy ni. Kalau gatal sangat nak bersalin dekat rumah, kalau jadi risiko-risiko macam ni, aku tak tahu nak cakap apalah. Kalau low risk tak ada masalah. High risk ni, again, kalau hampa tanya pendapat aku, boleh kata nak buat home birth ni ataupun water birth tu yang beranak dalam kolam tu, boleh ke tak? Boleh. Kena tengok 3 benda ni. First, low risk ke high risk pregnancy tu. Second, siapa yang nak sambut? Orang yang well trained ke? Experience ke? Ataupun jiran hampa yang sebelah tu tak tahu apa nak pergi sambut hampa. So yang ketiga, dekat tak rumah hampa dengan hospital? In case takutlah jadi emergency, senang nak lari pergi hospital. So aku harap korang faham lah sedikit sebanyak aku punya penjelasan dalam bab ni. Okay, aku tak kata aku betul. Aku nak hampa fikir apa aku cakap betul ataupun tak, make sense ke ataupun merepek. So aku tak minta pun hampa terima bulat-bulat pendapat aku. So again, terima kasih banyak-banyak sebab korang tonton video ni. Kalau rasa bermanfaat, hampa share lah. Kalau rasa tak bermanfaat, buat bodoh sudah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.